Tak lain dan tak bukan turut bersama kita di studio Tan Sri Anwar Musa. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan turut bersama dengan kita Cikgu Bak kita. Apa khabar Cikgu Bak kita? Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua yang mendengar. Ya. Hari ini saya rasa bangga sebab bila PAS sebuah parti yang orang kata parti sekolah pondok mari ni kan. Tapi kempennya kali ini Tan Sri sangat berbeza, explore ruang baru jauh ke depan daripada parti-parti yang lain. Oh, ya. Baik, dan juga kita turut bersama bertuah pada hari ini Bos Jebak kita. Apa khabar? Assalamualaikum Bos Jebak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sihat sangat. Tapi dengan cuaca hujan tak menentu Ya, kan. betul. Badan rasa macam dedar sikit dah tak? Tapi apa pun saya memang bersyukur kat sini. Terima kasih kepada Cikgu Bat dan Tan Sri yang banyak bagi ruang dan peluang lah. Terutamanya Parti PAS Malaysia ni dah bagi ruang dan peluang untuk saya berada kat sini. Ya. Dan pastinya keberadaan pimpinan-pimpinan dan juga peneraju yang sentiasa berada di kaca TV kita ini dan juga di medsos, media sosial kita yang menggami anak-anak muda untuk terus mengakses politik semasa, pastinya tidak lain dan tidak bukan untuk nak memenangkan lagi dan juga nak mengekalkan P040 Parlimen Kemaman ini insya-Allah. Dan bukan itu saja, dan pastinya kita mengharapkan agar undinya bertambah berganda-ganda pada majoritinya. Jika pada sebelum ini 27,000 dan pada pilihan raya negeri 28,000 lebih, dan pada pilihan raya ini, pilihan raya kecil, kita mengharapkan ada hadiah lebih besar kita hadiahkan kepada Dr. Sam ini dan kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Terus kepada topik perbincangan kita pada pagi ini untuk kita rancakkan lagi. Sejuk sebenarnya. Tan Sri. Ya, sejuk. Di luar cuaca sejuk dan di studio juga cuaca sejuk kita sebenarnya. Dan saya cukup bertuah kerana bersama 3 orang ahli panel yang kita jemput ini terasa kerdil diri ini walaupun kursi ini sedikit tinggi sebenarnya. Dan kita mula dengan Bos Jebak sendiri. Jika kita melihat bagaimana senario politik pada ketika ini, jika Bos Jebak boleh rangkumkan dengan politik semasa di Negeri Sembilan, khususnya kebersamaan mereka bersama Perikatan Nasional. Silakan Bos Jebak. Okey, terima kasih. Saya dulukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tan Sri Anwar Musa dan saudara saya Cikgu Bat, dan terima kasih pada moderator. Untuk saya rangkumkan buat semua pendengar-pendengar dan penonton di Negeri Sembilan ataupun di negara kita sendiri sebenarnya, anak-anak muda sekarang ni dah mula mencari satu landasan perjuangan yang benar-benar jujur. Ya, dia tak nak lagi perjuangan yang retorik, hipokrit. Itu memang anak-anak muda sekarang ni dah menolak sangat sekerasnya. Kerana apa yang saya nampak sekarang ni di Perikatan Nasional ni, buat pengundi-pengundi Melayu, lebih kurang 80% pengundi-pengundi Melayu sekarang ni bersama dengan Perikatan Nasional. Bukannya kita mengenepikan pengundi-pengundi bangsa yang lain, tetapi pengundi-pengundi bangsa Melayu ni lebih fokus kepada bersama dengan Perikatan Nasional. Ini kita lihat sendirilah dengan kursi PAS di Parlimen kan, dengan kebanyakannya semua parti orang Melayu yang berada di Parlimen tu, parti PAS. Dan untuk masa akan datang ni, saya yakin anak muda akan terus menyokong Perikatan Nasional, terutamanya di Kemaman. Dan bila saya lihat dalam 3 hari ni, bila saya turun, ramai juga orang-orang UMNO turun juga ke ceramah-ceramah Perikatan Nasional untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Orang UMNO ni je bila nak keluar tu mungkin tak lah, tapi bila mengundi tu insyaAllah. Kerana diorang ni macam sayang sangat kan, sayang sangat dengan parti diorang tu. Walaupun dah banyak dah hipokrit pemimpin-pemimpin diorang, tapi mereka masih lagi nak stay dalam tu, tetapi mereka mengundi Perikatan Nasional. Ya, itulah dia bagaimana khususnya kebersamaan pengundi-pengundi. Tidak hanya itu, kepada orang UMNO sendiri juga sudah beralih kepada Perikatan Nasional dan juga PAS dan juga Bersatu ini sebenarnya. Dan kita terus bersama dengan Tan Sri khususnya. Tan Sri, jika kita melihat bagaimana politik mutakhir ini agak terkesan sebenarnya, dan Melayu seakannya cemas bagaikan dihiris selo-selonya dengan pisah.
Jadi ia cukup mengesankan. Dan bagaimana juga kenyataan-kenyataan oleh kementerian-kementerian tertentu, menteri-menteri tertentu dan juga pimpinan-pimpinan besar tertentu dalam konvensyen baru-baru ini juga oleh parti politik kerajaan juga menekan kepada penjawat awam, khususnya guru-guru, untuk memantau guru-guru. Boleh Tan Sri komen? Ya, sebenarnya kalau kita saksikan gelagat parti yang sedang memerintah, saya merasakan mereka telah membawa virus ke dalam organisasi mereka. Maksud saya, kalau satu-satu perkara itu dulu dia menentang. Dia marah pada kleptokrasi, dia marah kepada penyalahgunaan kuasa, dia marah kepada UMNO, BN. Kemudian dia tiba-tiba dia membawa masuk, dia menerima, menggabungkan semata-mata dapat kuasa, dan sekarang kita dapati virus itu telah berjangkit, dan apa yang mereka dulu bencikan sekarang ini telah menjadi amalan mereka. Kita lihat bagaimana kerajaan, kalau dulu mereka menentang penggunaan jentera kerajaan dalam kempen pilihan raya, kali ini kita lihat mereka menggunakannya sewenang-wenangnya. Macam perkara itu langsung bukan satu perkara yang sepatutnya mereka reformasikan. Sebaliknya mereka mengulangi apa yang mereka minta rakyat bencikan dulu. Kalau dulu mereka menolak politik kleptokratik, sekarang ini kita lihat bagaimana mereka saling julang-menjulang satu sama lain, memuja politik-politik kleptokratik. Begitu juga kalau dulu mereka menyerang kakistokrasi dalam kerajaan ataupun kegagalan untuk berprestasi dalam kerajaan, sekarang ini mereka mempertahankan setiap unsur yang jelas rakyat melihatnya sebagai tanda-tanda kakistokrasi dalam kerajaan. Jadi saya dapati penyakit-penyakit itu telah saling merebak satu sama lain dalam kerajaan. Dah tak kira dah, misalnya PKR dah jadi macam BN, BN pun dah jadi macam DAP, DAP pun dah jadi macam UMNO yang diserang dulu. Jadi segala penyakit dan virus-virus yang dulunya cuba ditolak oleh mereka, sekarang ini mereka bergelumang dengan masalah tersebut. Dan ini satu masalah yang besar pada negara, kerana apabila perkara-perkara itu menjadi dominan dan menjadi rampant dalam kerajaan, tidak mungkin kerajaan itu dapat menjadi sebuah kerajaan yang berprestasi. Sementara di sebelah pembangkang, walaupun dihimpit, walaupun ditekan, pembangkang, PAS dan juga Perikatan Nasional terus menunjukkan politik kemurnian. Sebahagian daripada yang goyah kerana dugaan-dugaan tekanan, cabaran, umpanan dan sebagainya, mereka akan ketewasan separuh jalan. Tetapi secara keseluruhannya kita beristiqamah untuk mengekalkan politik yang lebih murni, politik yang berasaskan kepada pegangan-pegangan tertentu, pada prinsip-prinsip tertentu. Pada masa yang sama, kita melakukan perekayasaan politik ataupun orang kata reinventing politik secara berterusan, termasuklah di Kemaman. Kalau kita lihat Kemaman hanya satu by election, tetapi sementara BN menunjukkan, meletakkan calon secara sembrono dan dalam ketidakbersedia dan tidak punya pengalaman dan sebagainya. Tetapi dalam PN, dalam PAS, kita meletakkan calon yang terbaik di kalangan kita, walaupun ini hanya satu pilihan raya kecil. Itu maknanya kita reinvent politik kita, kerana kita sentiasa menghargai sokongan rakyat. Ya, menarik perkongsian Tan Sri kepada kita semua sebenarnya, yang pastinya akan menjadikan kita lebih melihat bagaimana politik khususnya ketika ini perlu diterima dan perlu anak-anak muda di luar sana dan juga pendengar kita di luar sana dan pastinya masyarakat kita ambil maklum perjalanan dia politik. Sangat penting Din. Sebenarnya dalam negara kita kena faham satu perkara. Negara kita ini sangat unik. Negara kita majmuk akibat daripada dasar yang tinggalkan oleh penjajah. Negara kita mempunyai sejarah yang panjang di mana orang Melayu dan orang Islam memimpin. Selama-lamanya memimpin. Walaupun kita menerima kaum-kaum lain dan sebagainya, tapi tanggungjawab memimpin
mesti sentiasa pada orang Melayu dan orang Islam. Dan begitu juga kita melihat perkembangan di seluruh dunia di mana orang Islam dihimpit dalam negara dan tanah air mereka sendiri. Semuanya ini satu refleksi yang mesti menyedarkan kita mesti membentuk satu politik tanah air kita sendiri yang kita menjadi tuannya. Kita mesti memastikan politik negara kita berkualiti, politik negara kita bermaruah, politik negara kita bersandarkan kepada paksi-paksi yang kokoh, supaya di zaman-zaman mendatang kita dapat memastikan negara ini menjadi berdatun tayyibah dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi kita tidak boleh biarkan dia caca merba, kita tidak boleh jadikan dia sebagai hanya satu mainan biasa. Tetapi kita mesti anggapkan politik adalah perkara yang tersangat penting dalam negara kita kerana segala-galanya berada di tangan kita. Betul. Dan pastinya pendengar juga teruja sebenarnya untuk bersama dengan panel-panel kita sebenarnya pada hari ini. Dan kita membincangkan sebenarnya bukan hanya bertuah kerana dengan pilihan raya kecil di Kemaman ini, kita membawakan panel-panel dan juga kita nak mendengar apa pandangan dan juga bual bicara mereka tentang politik negara, keadaan semasa kita ini bagaimana. Dan kepada Cikgu Bat sendiri, kita melihat Cikgu Bat yang cukup lantang sebenarnya bersuara daripada dulu lagi sehingga sekarang tak berhenti lantangnya, Tan Sri, ya. Kalau kata Tan Sri, dok takut polis, dok takut kena samang. Samang berapa dah ada Cikgu Bat ketika ini? Saman ada Berjaya, MBI, kes pilihan raya Selangor ada beberapa saman yang masih di peringkat pengurusan. Okey, baik. Dan bagi Cikgu Bat sendiri juga berada dalam kepimpinan dulu bersama PKR, ya. Dan kita melihat bagaimana PKR ini ditubuhkan atas reform. Dan pada ketika ini, pandangan Cikgu Bat dengan keadaan yang berada pada hari ini? Okey, baik. Pertama, saya sangat menantikan soalan itu. Tapi sebelum itu, saya nak sambung hujah Tan Sri. Boleh, silakan. Persoalan berkenaan dengan negara ini. Okey. Negara, saya mengambil daripada, saya mulakan hujah ini daripada DAP. Sekarang ni masalah hipokrasi politik ini, DAP dia susuk bawah meja. Kan? Dan semua orang kena faham bahawa undi Barisan Nasional hari ini, undi bekas Panglima Angkatan Tentera ini merupakan pengukuhan kuasa dan endorsement kepada apa yang sedang berlaku dan dilakukan oleh DAP. Saya nak mengambil sikap gini. Semalam saya berjumpa dengan sekumpulan yang menggelar diri mereka penyokong Najib Razak. Di sini ada kumpulan penyokong Najib Razak. Mereka jumpa dan akhirnya saya menyatakan sangat jelas, saya cakap dia begini, DAP sebenarnya tak ada masalah dengan rasuah, DAP tak ada masalah sebenarnya dengan UMNO pun. DAP bermasalah dengan semua ini ketika Najib memerintah, bukan hanya kerana masalah 1MDB. Itu saya tak nak hujah. Itu mahkamah dah buat keputusan. Salah ke betul ke apa. Tetapi, kenapa mereka bermasalah? Mereka masalah kerana Melayu Islam memimpin pada ketika itu. Kenapa saya cakap itu? Dia ada masalah dengan rasuah, tak ada masalah. 47 kes prima facie dalam mahkamah. Yang akhirnya, dia ambil, dia cuci, dia buh klorok, bersih. Jadi, mana kamu tak ada masalah dengan rasuah. Kamu ada masalah dengan UMNO, kamu tak ada masalah dengan UMNO. Tapi kamu ada masalah apa pada ketika itu kerana Melayu memimpin. Sekarang saling berpelukan dengan UMNO apabila Zahid berjaya menjadikan UMNO itu kuda tunggangan terbaik DAP. Jadi tak ada masalah lah bila jadi pengikut. Tidak boleh seperti itu. Resamnya kestabilan negara ini selama ini dengan pengukuhan kontrak sosial yang ada ialah apabila majoritinya orang Melayu. Jadi Melayu itu kena memimpin, Melayu itu kena dapat hak dia. Suka atau tak suka, apabila kita membaca semula, kita tak boleh menghukum sejarah. Tapi kita perlu mengambil sempadan daripada sejarah dan mengambil yang apa yang kita perlu belajar. 13 Mei antara punca berlaku 13 Mei apabila majoriti dalam sesebuah negara tidak dapat share cake ekonomi dengan sempurna.
maka berlakulah pergeseran dan berlakulah perlawanan. Kerana itu ubat yang dibawa oleh bapa perpaduan negara dia, almarhum Tun Razak pada ketika itu ialah membawa dasar ekonomi baru. Akhirnya penyelarasan semua dibuat balik, kita bina negara ini bersama, kan. Dan semalam juga saya sempat duduk dengan dialog dengan sekumpulan peniaga Cina di Pekan Cukai. Mereka tak ada masalah. Orang Cina ni bukan nak negara ini, kan. Yang sebenarnya ada sekumpulan orang Cina yang membawa DAP lah, yang membawa sentimen perkauman sehingga orang Cina ini dilihat sangat nak benda itu. Tak, orang Cina tak nak jadi Melayu. Orang Cina faham bahawa mereka dan kita sedang berkongsi membina sebuah negara, dan akhirnya mereka merasakan sekarang kerajaan tak boleh lah sebab ekonomi Anwar tipu, semua tipu sama kita. Itu yang berlaku. Dan akhirnya saya nak menjawab, saya bersama dalam Parti Keadilan, kita membuka berkata dalam penjara pun, kan. Parti ni bermasalah beberapa kali lepas Anwar keluar penjara. Kalau tak, parti ni elok, kan. Jadi apa yang berlaku ialah, saudara, kerana kita ingin melihat perjuangan-perjuangan yang dilaungkan itu benar-benar terlaksana. Hari ini apa yang berlaku ialah Perikatan Nasional perlu lebih bold, lebih muncul dua benda. Pertama, nasionalis Melayu. Kita percaya UMNO ini sebuah parti yang ada sejarah yang bagus. Perjuangan Melayu, nasionalis Melayu, pembangunan dan sebagainya, itu berada pada tangan tapak sejarah UMNO. Tetapi masalahnya sekarang vacuum. Tidak ada pejuang nasionalis Melayu. Melayu dijadikan kuda tunggangan semata-mata oleh liberal, puak-puak berfikiran yang bukan asas tanah ini. Kedua apa dia? Golongan rentan. Ini yang kita perjuang dulu. Itu pun tak ada perjuang. Golongan nelayan, orang susah, pekerja kilang. Dan hari ini dua perjuangan ini sedang diisi dan digalas oleh Perikatan Nasional. Kerana itu saya tidak memilih jauh. Saya kena pecat daripada Keadilan 2016, moderator. Saya bergelandangan tak ada parti sampai 2020 apabila jelas Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan, yang sebelum ini UMNO kata DAP jahat, DAP itulah, semua UMNO cakap, kan. Tapi kita tak percaya. Kita kata tak apa, mari kita berkawan dulu dengan orang tu. Tapi setelah kita berkawan, terserlah wajahnya. Dan 2020 apabila kerajaan itu betul-betul nak mufarakah dan mengasingkan diri dan membina sebuah kerajaan Bumi Putera Islam yang betul, Perikatan Nasional, saya bersama. Ketika dah terserlah wajah sebenarnya, UMNO yang selama ini kata dia ni hantu, kita tak percaya. Jadi bila kita dekat, sah hantu dia ni, kan? Ini analogi lah, kan. Sah hantu dia ni. Bila betul kita mengiyakan cakap UMNO tu, betul lah UMNO selama ni kau cakap betul lah, kita keluar dan tak berkawan dengan hantu tu. Dia yang berpuluh tahun mengakui benda tu, dia pergi peluk hantu tu pula. Tak faham saya. Membela hantu. Dia membela hantu. Ada mambang tanah. Ada dua perkara yang cuba sebut yang penting yang saya fikir perlu kita susuli. Pertama, soal DAP. Kita harus jujur dan berterus terang dalam konteks politik negara kita. Di mana kita tahu dua buah parti politik nasionalis dan Islam yang terwujud sebelum merdeka dengan hasrat untuk memerdekakan negara, melaksanakan tanggungjawab terhadap agama, bangsa dan negara, itu adalah UMNO dan PAS. Hanya setelah kita dah merdeka dan meletakkan asas-asas yang kokoh dan kuat, termasuk orang Melayu menerima kaum yang lain menerima Melayu, tiada masalah. Saya setuju sangat dengan Cikgu Bat kata tadi, sebenarnya tiada masalah antara orang Melayu dengan orang Cina, tiada masalah orang Cina dengan orang Melayu. Malah itulah mulanya pembinaan negara Malaysia yang merdeka daripada awal lagi. Cuma pada menjelang tahun 63, Singapura mahu mencapai kemerdekaannya secara cepat melalui tanah Melayu yang sudah merdeka, dan mereka memilih untuk
menyertai gagasan Malaysia. Ya. Dan pada waktu itu falsafah politik yang dibawa oleh parti PAP adalah menyanggah apa-apa yang telah pun terbina pada waktu itu. Apabila Lee Kuan Yew dibawa daripada parti PAP membawa dasar-dasar Malaysia. Malaysia adalah brainchild daripada PAP, Lee Kuan Yew. Dan apabila Tengku Abdul Rahman dan rakan-rakan dalam kerajaan menyedari setelah berlaku pilihan raya pertama dan cara mereka berkempen, sehingga Devan Nair menang di kawasan bandar, di kawasan bangsa, dan Chen Man Hin menang di Seremban dan sebagainya, dengan satu indikator falsafah politik yang merupakan bahaya kepada pembinaan negara bangsa yang telah terwujud, maka usul dibawa di parlimen untuk menendang keluar Singapura. Ya. Kenapa dikeluarkan Singapura? Ia satu political decision. Dia bukan satu decision ketenteraan, dia bukan satu decision perdagangan, dia satu decision politik. Kenapa decision politik yang sebesar itu kita sanggup hilang Singapura yang baru saja menjadi sebahagian pada Malaysia adalah kerana pemimpin berpandangan jauh telah nampak ada satu virus Malaysia yang cuba dibawa oleh PAP. Dan Lee Kuan Yew dan rakan-rakannya bertindak balas apabila mereka dikeluarkan, mereka menghantar virus. Mereka mewujudkan parti DAP melalui kader-kader mereka dan melanjutkan ideologi Malaysia. Jadi kalau sekarang ini kita menentang sangat DAP, bukan soal Cina Melayu, bukan soal benci pada DAP, tapi dasarnya secara lisan, secara bertulis, secara tindakan. Cuma macam apa yang Lim Kit Siang kata, DAP tidak akan abandon dasar-dasarnya, tetapi DAP bersedia mengubah pendekatannya. Jadi begitu Lim Kit Siang dah sebut dah masa ulang tahun bersatu DAP beberapa tahun yang lepas, kita buat tak pot saja apabila DAP menukar strategi, menggunakan strategi yang lebih halus, yang lebih lunak. Setelah dia berjaya masuk jadi kerajaan 22 bulan dengan cara yang confrontational, dia rasa tak boleh, kerana politik Melayu ni akan kembali bergabung dan kuat, mereka tidak akan berjaya. Cara mana mereka nak melemahkan politik Melayu, politik nasionalisme Melayu dan asas-asas yang dibawa oleh UMNO dan PAS? Mereka cari jalan supaya UMNO dan PAS berpecah. Sebab kalau UMNO dan PAS bergabung, dia menjadi terlalu kuat dan Malaysia tak boleh dilaksanakan sama ada secara totok ataupun secara halus. Jadi di situlah dia tengok kebetulan pemimpin UMNO sedang kelemasan dan sedang dalam kekeliruan. Separuh ahli UMNO ke lain, separuh ahli UMNO ke lain, jajaran lama, jajaran baru, jajaran Anu DAP dengan jajaran baru yang dibawa oleh Zahid. Jadi Zahid dengan cara paksa bagi nak memenuhi masalah-masalah peribadi dia, bukan kerana nak memanjangkan hayat UMNO. Jadi dia korbankan UMNO. Di situ kami bertembung pendapat. Kami kata kalau ambil jalan ini, UMNO yang akan mati. Collateral damage-nya adalah parti. Tapi itu dianggap penerakaan. Jadi diikutlah jajaran baru, maka sekarang UMNO dihukum oleh rakyat, dihukum oleh orang Melayu. Dan UMNO akan terus dihukum, UMNO akan terus ditolak kerana UMNO memilih untuk tidak mendengar hati nurani orang Melayu. Maka akhirnya sekarang ni dalam politik negara hanya tinggal PAS. Dia ada dua beradik dulunya, satu dah jadi, kalau dalam bahasa kasar, dah jadi gila sepera. Dah tak tahu yang mana mata, yang mana hulu, yang mana dulu, yang mana kemudian. Jadi yang tinggal sekarang ni adalah PAS terus secara konsisten masih mendukung hasrat yang lama. Sebab dulu PAS dengan UMNO cuma beza pendekatan. Matlamat tetap adalah sama. Jadi sekarang bila UMNO dah jadi begitu, maka sekarang ini kita orang Melayu dan orang Islam tidak ada banyak pilihan sebenarnya untuk melainkan untuk bersama dengan Perikatan Nasional dan bersama dengan PAS. Jadi ini satu yang Cikgu Bat sebut tadi sangat penting, sangat mendasar, dan bukan soal Melayu Cina. Dan kita ingin melihat orang Cina terus bersama dengan PAS, dengan Perikatan Nasional. Orang Melayu pun begitu juga, kerana ini bukan isu Melayu Cina. Ini adalah masalah ideologi yang dibawa oleh DAP yang kita tahu sangat mirip kepada sosialisme, dan dia
tertulis dalam perlembagaan ini, dia adalah sebuah parti liberal sosialis yang kita tahu di awal dulu hatta disokong oleh gerakan komunis dan sebagainya. Ya. Itu kerana jalur-jalur mereka, insyaAllah. Ya, dan Bos Jebat sendiri, Ya. no Anwar, no DAP. Dan kita melihat ketika ini 24 hari bulan November yang lepas merupakan genap setahun pentadbiran kerajaan PHBN ini, khususnya di Putrajaya. Dan ketika ini setahun 5 hari, masuk hari ini setahun 5 hari pentadbiran mereka di Putrajaya. Dan hasil dapatan kajian dari beberapa agensi-agensi dan juga pakar-pakar ekonomi menyatakan ada satu kajian daripada Merdeka Center, tak sampai 50% Ya, betul. keyakinan rakyat kepada Perdana Menteri dan juga bagaimana mereka menguruskan ekonomi pada hari ini. Ya. Komen? Okey. Ya. Cukup jugalah setahun saya bersama-sama dengan PAS. Oh, Cukuplah setahun. Kerana yalah, hampir dah bulan 12 kan, setahun. Jebat lebih sini daripada saya. oh gitu. Saya belum cukup setahun. Jadi bila dah cukup setahun ni kan, bezanya tak ada, bezanya sebenarnya kan, yang ahli-ahli UMNO di bawah ni, rakyat di bawah ni, Ya. sama je. Dia beli beras yang sama. Ya. Beras yang hilang tak ada beras. Tak ada beras. Kan? Dia beli harga gula yang sama. Ya. Kena beli gula premium. Yang sebenarnya orang bawah ni biasa sama je. Ya. Pimpinan atas je. Macam Cikgu Bat cakap tadi, 47 kes hilang. Itu je. Kan? Akhirnya bosku di kami hitamkan kan. Bosku di kami hitamkan dah cukup setahun. Ya. Bosku masih lagi dalam penjara, tak keluar-keluar juga kan. Ya. Jadi tak adalah. Sekarang ni ekonomi kita sekarang ni makin hari makin jatuh. Ya. Dengan nilai mata wang ringgit kita turun. Saya bukan pakar ekonomi macam Rafizi. Ya. Kan? Tapi kita sebagai orang cakap apa, belajar tak tinggi mana pun ya. Tapi katanya kita tahu. Tapi katanya Rafizi, boleh saya mencelah. Tapi katanya Rafizi, semua kenyataan-kenyataan itu hanyalah untuk memburukkan Perdana Menteri saja dan kerajaan. Macam apa? Dia jolok. Jadi apa kenyataan Rafizi tu kan, bagi saya hanya sekadar cakap apa, nak sedapkan halua telinga je lah. Ya. Kan tak ada apa pun pendekatan yang dibuat untuk rakyat sekarang ni pun. Ya. Kan macam hari ni saya dapat tahu berita hari ni digunakan apa, Dewan Sekolah. Kan? Ya. Dewan Sekolah ini PM Mananon datang untuk guna Dewan Sekolah. Adakah apa bezanya kerajaan boleh guna Dewan Sekolah untuk parti politik? Ya. Sedangkan kita pembangkang tak boleh kan? Ya. Jadi bagi saya benda-benda semua ni memang tak boleh lah zaman sekarang ni. Ya. betul? Kita kena ada lah macam-macam kan keadaan sekarang ni dengan perbezaan kau boleh guna memang betul-betul detektor. Jadi rakyat sekarang ni dah tertekan sangat lah. Betul. Dah tertekan sangat lah. Dulu bila zaman Tan Sri Muhyiddin jadi PM, dia cakap apa, rakyat ramai bunuh diri. Ya. Mana ada yang bunuh diri? Tak ada. Kan? Saya takut besok PM ni yang hampir tercedok besok satu hari nanti ni. Ya, Itu je betul. lah. Betul. Saya Bos Jebat ni, dia pada saya dia ni macam satu mewakili pemikiran anak-anak muda yang idealis. Ya, saya mengikuti dia. Saya seagung dia ketua pemuda UMNO bahagian Seremban. Jadi dia selalu jumpa dengan saya, borak-borak, sembang-sembang dengan saya. Dan saya dapat baca hati nurani dia. Dia seorang yang idealis. Ya. Dia nak semua benda berlaku seperti mana yang diwar-warkan. Ya. Jadi kita sebagai orang lama dalam politik ni, bila kita tahu kawan-kawan kita reformasi, sekarang reform hati, tak ada lagi dah reformasi. Betul. Jadi Reform mati reform mati. Sekarang dah reform mati. Jadi orang muda macam Jebat, dia akan rasa kecewa lah. Dah tua lah, dah tua. Jadi pemikiran anak-anak Ya, muda ya, tu ramai yang sama dengan Jebat. Sebab tu Jebat pernah bisik tanya macam mana. Saya cakap masuk PAS lah Jebat. Tapi dia sini daripada Tan Sri. Dia masuk dulu. Dia masuk dulu. Baik. Saya tak masuk, saya kena buang. Kena buat. Dan Cikgu Bat Cuma sendiri. saya nak tambah Betul. Ya. berkenaan dengan hari ini Perdana Menteri turun ke Kemaman. Kemaman. Ya. Dan dia menggunakan bangunan sekolah, pegawai-pegawai jabatan kerajaan Betul. diarahkan untuk turun meramaikan program dia. Sebenarnya benda gitu kan Meramaikan, patut bagi PM Act dia kena anggap ini satu perkara yang mengaibkan dia. Ya. Sebab dia terlalu lantang bercakap soal menyerang penyalahgunaan agensi kerajaan dan sebagainya. Betul. Tiba-tiba hari ni keluar surat resmi, Ya. kerajaan menulis surat kepada Setiausaha Barisan Nasional Kemaman. Oh. Jadi kementerian yang tulis surat kepada parti untuk benarkan kegunaan oleh Perdana Menteri. Kalau dia nak menganggapkan ini sebagai urusan kerajaan kerana dia Perdana Dia Menteri, datang as a Prime Minister. dia datang just Ya. datang as Prime Minister. You datang as Prime Minister, you nak guna apa pasal you guna. Tapi ini jabatan kerajaan menjawab kepada parti, mengizinkan parti menggunakan, bermaknanya
itu sudah jadi double standard. Ya. Kenapa dia tak boleh gunakan, Betul. benarkan parti-parti yang lain? Kelakar. Jadi ini satu tamparan kepada Anwar sebagai seorang yang kononnya reformis. Ya. Ternyata itu saya kata dah reformati. Itu satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh Ya. lain yang saya nampak sekarang ini, dan ini yang menyebabkan rakyat fed up dengan PMX, ya. Dan bila Merdeka Center membuat kajian, populariti Perdana Menteri daripada 68% turun pada 50% dan ke bawah dalam masa yang tak sampai Betul. 1 tahun. Ini luar biasa. Ya. Penolakan rakyat terhadap Perdana Menteri, sepatutnya daripada time pegang kemudian dilaksanakan perkara yang meyakinkan rakyat, Ya. populariti itu harusnya meningkat. Betul. Jokowi dah sampai ke hampir penghujung penggal. Popularitinya pada 78%. Ya. Itu dah nak habis tempoh. Nak habis, ya. Patutnya populariti menurun. Ya. Tapi kita punya ketua kerajaan daripada 68 turun mendadak dalam masa 1 tahun. Jadi tapi janganlah salahkan Merdeka Center. Merdeka Center cuma membuat kajian Ya. dengan teknik-teknik yang tertentu. Ya. Tapi saya tengok mereka in denial. Ya. Mereka mempertikaikan kononnya sampling yang kecil dan Ya. sebagainya. Kita tahu teknik sampling itu memang dipakai oleh semua. Apa tu agensi-agensi yang menjalankan survey. Tapi faktanya populariti Perdana Menteri turun kerana saya cakap tak serupa bikin, Ya. reformasi tak ke mana, dan prestasi kerajaan cukup 1 tahun 5 hari tak sampai ke mana-mana. Ya, betul Tan Sri. Dan akhirnya ia menjadi reformati sahaja. Dan Cuma pastinya saya, betul. saya Cikgu nak menyambung bab yang itu. Cuma Dengan- Cikgu lagi satu, boleh ya, ya. sambung yang apa yang Tan Sri katakan tadi, dan boleh juga huraikan sedikit. Saya nak tanya juga, kerana banyak pekaji-pekaji dan juga pengamal politik dan juga ekonomi ketika ini mengatakan bahawa kerajaan PHBN ini tak ada hala tuju. Okey, baik. Boleh. Itu soalan yang sangat baik. Okey. Sila. Bila apa yang berlaku, ya, dia tak sedar dia parti pemerintah. Ya. Parti pemerintah meluluskan usul di peringkat wanita, dan Menteri Pelajaran, Menteri Pendidikan ialah ketua wanita dia. Apa yang berlaku ialah lulus usul Kementerian Pendidikan harus ada sebuah jawatan kuasa untuk memantau guru-guru. Jadi siapa yang kritik Anwar, kritik kerajaan, akan dikenakan tindakan Ya, berat. itu satu ugutan. Ya, Ya. Jelas kita, satu ugutan. kita kritik, saya cikgu, semua kena ambil tindakan apa semua. Pada masa tu Tan Sri Menteri pun tak ada jawatan kuasa. Tak Mana ada. tidak ada jawatan kuasa. Dia ambil tindakan kerana menjolok mata sangatlah tindakan kita ni kan. Yeah. Jadi cuma persoalan dia hari ni, Itu dia berjangkit penyakit BN dulu. ya, malah Benda yang saya buruk sebut, BN buat sekarang PKR dah endorse dalam Perhimpunan ya, Agung. malah saya sebut ia lebih teruk daripada itu. Yeah. Dulu tak ada jawatan kuasa, sekarang ada jawatan kuasa. Cikgu bercakap apa? Ya. Cikgu bercakap soal kertas kena beli sendiri, itu peruntukan ini kena potong. Yalah, kalau cikgu kritik pun apalah salah. Ya. Kita kerajaan mestilah. Ya. Seluruh negara Tan Sri, sekolah banyak bermasalah, tapi PM tak tahu keutamaan, Kementerian Pendidikan tak tahu keutamaan. Apa dia buat? Lulus ratus juta untuk buat tandas. Ya, betul. Saya sebut ditanya oleh Cikgu Azman, ahli Parlimen Padang Serai, dia kata sekolah ini diberi peruntukan betul jamban ni, betul tandas ini berdasarkan apa? Ada kriteria tak sekolah? Dia kata berdasarkan permohonan. Makna tak kisah sekolah mana-mana. Lim Guan Eng bagi kenyataan media dengan bangga, sekolah menengah kebangsaan Bagan Jaya, di Bagan dia, sekolah dia, guru besar Cina, 90% anak murid, 90% lebih anak murid Cina, di Bagan. Tandas okey, dek kerana tandas okey dia dapat 200,000 Tan Sri, kan. Dek kerana tandas okey, 50,000 buat repair sikit, dah tandas macam tandas hotel digunakan dalam kenyataan media Guan Eng ni, tandas hotel. Jadi kami sekolah telah beli aircon di tandas. Aircon di tandas. Maknanya keutamaan tidak ada, tidak faham memerintah. Dan keadaan bertambah celaru. Dalam keadaan celaru, moderator, yang dapat lantikan politik, yang dapat apa ni buat apa? Tak buat apa. Yang kita dengar, oleh kerana saya minta maaf bila saya sebut ini, tapi realiti hakikat dalam kerajaan yang dapat lantikan bukan berdasar merit, bukan berdasarkan keupayaan. Jadi rakyat disajikan apa? Rakyat disajikan Jekom cerita
macam tu Gajusnya. kan? Cerita Wahabnya ANW-nya kan. Lepas tu ketua pengarah APMM, lepas tu ahli parlimen Sungai Siput, ahli parlimen Sungai Siput ganggu isteri orang yang merupakan staf dia. Kita tak tahulah betul atau tidak, tapi lawyer mengesahkan keluar dalam Malaysia kini apa dia, ahli parlimen Sungai Siput bayar 100,000 lebih penyelesaian supaya tarik report dan sebagainya. Rakyat susah ni, rakyat susah. Harga barang apa semua. Tapi yang mendapat lantikan, yang berada berkisar di atas, dia tak memikirkan. Tapi Rafizi kata dalam Pertuan Agong, dia kata apa susah kalau macam mata duit jatuh pun, dia kata bukan orang Malaysia pergi shopping New York pun. Ya, mereka ni dalam denial syndrome yang Denial, sangat betul. Denial. Sindrom yang sangat kita kena faham bawang datang daripada Belanda. Barang makanan kita datang daripada seluruh dunia. Bawang Holland, bawang India. Mak Mazlan kata dia pergi shopping kompleks tak ada masalah. Orang penuh je shopping kompleks. Sebab akhirnya apa yang berlaku akhirnya, siapa nak perjuangkan rakyat ni? Rakyat dalam keadaan dia cemas. Orang nak berjuang ni, kalau dia rasa rakyat ada masalah. Tapi kalau dengar daripada jawapan-jawapan menteri-menteri, dia jawapan ni mereka pada rakyat tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita rakyat, kita rasa kita ada masalah. Kalau saya bila tanya isteri saya, dia kata bila pergi ke supermarket, bila beli barang dan sebagainya, dia balik mengeluh aja sebab dia rasa barang mahal. Tapi pemimpin tak rasa begitu, dia rasa tak ada masalah. Exchange mata wang jatuh, dia kata tak ada masalah. Harga cost of living naik, dia kata rasa tak ada, semua tak ada masalah. Hasil kajian pun dia kata tak ada masalah. Hasil masalah. Kajian tu cara empirikal pun tak ada masalah. Itu hari ni saya berada dah beberapa hari di Kemaman, saya turun ke bawah. Dia ada satu sentimen di mana rakyat bukan ada ramai orang bukan saja bosan, benci dengan UMNO Barisan Nasional. Itu pun UMNO kata tak ada masalah. Kalau 27,000 pun masih tak ada masalah. Dan di Terengganu kalau 40 naik 50 tak ada masalah. Ada yang rasa kecewa dengan politik sama. Saya nak bagi tahu kepada rakyat di luar sana, pilihan raya hari ni, UMNO Barisan Nasional tahu yang mereka akan kalah, tapi mereka saja dengki, sakit hati dan sebagainya. Kerana apa? Saya rasa bukan dengki, sakit hati je sebab dia rasa tak ada masalah. Kalau 40,000 tak ada masalah, kalau 50,000 tak ada masalah, dia dah tepu. Dia dah tepu dah. Dia buat main-main je. Dia main-main je. Dia tak kisah. Dia tahu nak kena pilihan raya bulan 12, orang nak banjir, orang pun dah letih balik mudik. Mana ada negara bukan kerana rakyat kena mengundi 3 kali setahun. Jadi dalam banjir macam ni, bila kerajaan sudah sampai ke peringkat segala-galanya rasa tak ada masalah, maka inilah jadi dia. Betul. Dan sebab rasuah yang disebut dia, Tan Sri, moderator, rasuah disebut ni kerana setahun dulu Menteri Besar luluskan bajet belia, siswa dan sebagainya. Saya orang Negeri Sembilan, saya jadi kecil hati. Kita ni di Negeri Sembilan, I love you pun tak dapat daripada kerajaan. Kan? Dia orang macam-macam akhirnya bila benda ni disampai hujung tahun ketika pilihan raya umum, budak start masuk universiti, dah tentulah sampai ke air siswa, benda tu jadi salah. Cikgu Bat, saya ni sesagu UMNO. Saya ni pengarah pilihan raya. Saya ni ketua War Room BN. Saya tahu apa yang UMNO buat dulu. Sebab tu saya kadang tak tergelak lah bila UMNO cuba bawa perkara ni pergi ke mahkamah yang menuduh program kerajaan negeri Terengganu tu sebagai rasuah. Jadi orang akan gelak sendiri. Itu yang rakyat meluat tu. Kemudian kalau kita tengok penghakiman yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes Tok Guru dalam petition Marang, Mahkamah sendiri telah memfatwakan, telah membuat ruling bahawasanya pertama, program-program kerajaan negeri yang berjalan sewaktu adanya pilihan raya tak boleh dianggap sebagai satu perkara rasuah. Kedua, Ketua Pengarah SPRM sendiri menyatakan program-program kerajaan dalam masa pilihan raya bukan satu benda rasuah. Dan Mahkamah juga menyatakan kehadiran ketua penjabat jawatan kerajaan, ahli exco dan sebagainya bukan rasuah. Jadi Mahkamah dah buat ruling perkara ini. Betul. Yang saya nak sebut Tan Sri ialah ketika Mahkamah dia minta pilihan raya, Mahkamah bagi pilihan raya, tapi dia lari. Itu lagi pula. Lari, sabicik lari. Akhirnya dia mengkambing hitamkan
seorang orang hebat bekas Ya, betul. panglima Ya, negara. Ini betul. mangsa. Mangsa Kan saya lah, kesian dia mangsa bukan lah. orang politik. Ya, Don dengan parlimen pun dia tak Dia, tahu. dia pun tak tahu dia bertanding kat mana dia tak tahu. Ya. Cuma saya nak cakap, kita berambil tanggungjawab. Ya. Okey, tak apalah kan mereka nak pilihan raya. Kita Ya. hantar calon terbaik. Ya. Saya Ya. sebut di sini, saya ulang dia, we will send Yalah, seorang calon yang belum candidate. bersedia kita bagi dia masa lah. Ya, ya. Tak perlu jadi wakil rakyat dulu, bagi dia masa dulu. Kita Ya. menghantar satu lagi calon Prime Minister material. Saya sebut Ya. Prime Minister material. Lepas tu ada orang gelak-gelak kan, dia kata, "Walah, nak jadikan Dr. Sam Perdana Menteri ke?" 2 malam lepas Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri sebut kata Ya, apa? betul. Saya tak ada masalah kalau betul tumbang kerajaan dan kalau rezeki dan layaknya Dr. Sam Ya. dan Dr. Sam boleh jadi Perdana Menteri. Saya ada bersama dalam ceramah Ya, tersebut. ya. Ya. Dan kita anggap pilihan raya ni pilihan raya Ya. serius. Rumusan dia apa? Kepada seluruh pengundi di luar sana, ambil kesempatan ini, balik beramai-ramai, Ya. send a strong signal, hantar signal Ya. referendum yang jelas pada Ya. puak-puak yang Lagipun ni menganggap maruah politik. orang Kemaman. Ya. Maruah orang Kemaman supaya Kemaman mempunyai seorang wakil rakyat yang berwibawa. Ya. Apalagi kalau wakil rakyat Ya. itu kita gunakan istilah ada Prime Minister material, Ya, bukan ya. bermakna kita nak jadikan dia Aha, Prime Minister. betul. Tak Ya. payahlah jadi isu begitu. Ya. Maksud Prime Minister material ini sepatutnya setiap ahli parlimen itu mempunyai Quality. kriteria Ya. menjadi seorang Perdana Menteri. Ya, ya. Sebab apabila masa nak membentuk kerajaan, perlembagaan menyatakan Yang di-Pertuan Agong akan memilih salah seorang daripada ahli Dewan Rakyat. ahli-ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mempunyai dapat sokongan majoriti to be the Prime Minister. Ya. Mana Agong mestilah mempunyai di hadapannya 222 orang yang berkualiti. Jadi rakyat Kemaman ada pilihan nak hantar yang berkualiti ataupun nak hantar yang belum ready, ya. Kita tak katalah tak berkualiti, kita respect semua calon. Ya. Tapi daripada apa yang kita lihat, dia tidak bersedia. Ya. Jadi hantar seorang yang berkualiti supaya rakyat Kemaman berbangga dengan wakil rakyat mereka. Ya, ya, Jadi ini betul. bukan soal tanggungjawab orang PAS memenangkan Dr. Sam. Ya. Semua rakyat Kemaman, semua rakyat Terengganu, semua pengundi-pengundi, Ya. mari kita tunjukkan solidariti secara bulat, secara total. Saya setuju. Sesiapa saja yang keluar mengundi hari Sabtu ni, beri undi pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dan kena balik mengundi. Dan balik mengundi. penting. Maknanya Hujan ke apa ke, balik Betul. mengundi. Kepayahan Bagi harga barang signal dan yang sebagainya kuat. kena Ya. diterjemahkan kali ini. Yeah, it's a referendum. Ya. This is a mini referendum Ya. Ya. untuk menyatakan UMNO BN sorry, kita tak setuju. Kami dulu bagi mandate pada kamu tidak pergunakan. Kami bagi mandate supaya jangan terima DAP, kamu terima. Jadi kami tidak boleh lagi bagi mandate. Jadi Makna walaupun tidak- last election undi Ya. BN, kali ini kena bagi pada PAS. Tidak ada masalah pada kamu tu, ialah masalah pada rakyat. Betul, dan kita kiranya sudah berada di kemuncak sebenarnya siaran kita ini. Tak puas sebenarnya kita berbicara sebenarnya. Banyak lagi yang saya nak ajukan. Banyak soalan-soalan Dia yang saya sediakan. Luar ni 3 hari 3 malam. Tak ni. Bukan Banyak saya dia sebenarnya. kalau jembat dengan Banyak jebat sebenarnya ni. untuk kita ajukan kepada panel-panel kita, namun masa agak kesuntukan. Lastnya saya nak tanya soalan mudah saja. Okey. Grade yang perlu diletakkan ialah A hingga E. Ada penganalisis wartawan lama di Malaysia kita meletakkan grade D kepada kerajaan pada hari ini dalam Kerajaan satu mana bual ni? bicara. Kerajaan Madani. PMX. Ya, PMX, PHBN kita. Jadi A hingga E boleh letakkan grade-gradenya. Bos Jebat. Sempena nama saya Great Zack Grade Z. Zack Cikgu Bat sendiri. Kerajaan ni cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap, cakap tak bikin, asyik cakap je. Saya pun tak tahu nak bagi grade apa. Tak ada Cuma negara ini satu-satunya negara kita. Ya. Kita perlu ada perubahan Ya. dan kita bukan mainan. Ya. Ini soal masa depan anak bangsa kita. Saya minta buat keputusan. Saya minta tolong keluar ramai-ramai, send a strong signal kepada pemerintah hari Betul. ini, kamu berubah atau kita ubah. Ya, betul. Tan Sri sendiri? Saya tengok kerajaan ini beginilah Ya. saya kata. PMX dia nampaknya dia mencuba macam-macam. Ya. Tapi pasukannya gagal. Ya. Jadi kalau kapten seorang bagus macam mana, Nawaitu bagus sekalipun, you have to perform. Dan you tak boleh perform individually. Ya. No prime minister can act individually Ya. dalam dunia ini. Jadi kalau prime minister menunjukkan retorik yang bagus, mesti disusuli dengan tindakan. Ya. Prime minister kata dia beri keutamaan kepada cost of living. Ya. Tapi maka cost of living ada satu kementerian jaga cost of living. Ya. Lepas tu
tak terlantik, yang tak kosong tak terisi. Jadi as a team this government fail. Prime Minister cubalah untuk projek personal image, tapi personal image of a Prime Minister will not solve country's problem. Di zaman Indonesia dulu, Soekarno dilihat hebat, dia seorang pemimpin yang hebat, tapi Indonesia waktu itu terjumus dalam keadaan kemiskinan dan sebagainya, sehingga diresapi oleh fahaman unsur-unsur komunisme dan sebagainya kerana poverty yang rampant. Super juga sekarang ini yang perlu dilihat berprestasi itu kerajaan, not just the Prime Minister. Jadi saya lihat dari segi kerajaan, saya ratekan sebagai gagal, tak tahulah grade berapa. Itu biarlah rakyat yang menilai. Pada kerajaan gagal, walaupun Perdana Menteri nampaknya sedang berhempas pulas lah, berusaha untuk melakukannya. Tapi pada saya, macam saya kata tadi, kalau kapten bagus sekalipun, kalau timnya gagal, sebagai satu pasukan mereka adalah orang-orang yang gagal. Terima kasih kepada 3 ahli panel yang bersama kita merancakkan sebenarnya suasana pilihan raya kecil P040 Parlimen Kemaman ini. Terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada Cikgu Bat dan terima kasih kepada bos jebat kita yang bersama berkempen untuk memenangkan dan mengekalkan kemenangan PAS di Parlimen Kemaman ini, dan pastinya kita nak mengekalkan kemenangan ini dengan majoriti yang lebih besar sebagai satu kunci dan signal yang jelas untuk kita menghantar Dr. Sam sebagai, boleh saya katakan sebagai Perdana Menteri in waiting di Putrajaya, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton di siaran langsung kita. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.